Assalamualaikum semua, jumpa lagi kita di siri mitos buah pinggan seterusnya. Saya nak bawakan isu pesakit-pesakit yang tidak mahu dialisis. Jadi memang kita sebagai doktor, bila anda dah sampai tahap 5 ataupun hampir dapat simptom atau komplikasi penyakit kronik buah pinggang, biasanya doktor akan sarankan menjalani rawatan dialisis atau transplant Jadi kami perlulah ambil orang kata consent ataupun kebenaran anda. Tapi saya lihat memang rata-rata pesakit tak nak dialisis. Yalah, mana ada orang nak dialisis kalau masih tak ada simptom ataupun simptom tu boleh sikit-sikit ataupun tak rasa boleh cope mungkin anda rasa tu tak ada masalah bagi anda, mana ada orang nak dialisis. Tu saya selalu cakap kalau pesakit datang kat saya cakap, oh saya nak dialisis doktor, itu maknanya tak apa betul lah tu kan. Mana ada orang nak dialisis dengan relanya. Walau bagaimanapun, apa yang anda perlu bincang dengan doktor adalah jika anda tak dialisis, apakah komplikasinya? A, B, C. Mesti bincang macam tu. Sebab saya nampak bila seseorang tu tak nak dialisis, ya tak apa. Banyak jugalah yang lari ambil produk sampah dan sebagainya dan datang balik dah teruk. Tapi kalau dah teruk, masa tu pula kelang kabut semua nak. Maksudnya doktor, yalah kalau dah teruk kan, dah tenat, jadi kadang-kadang sukar doktor nak menyelamatkan di masa itu. Jadi saya bagi contoh, baru-baru ni ada muda lagi, dalam 50-an lah dah tahu buah pinggang dia rosak. Ni cerita bukan dia seorang je lah, ramai cerita macam ni. Buah pinggang dia rosak, lepas tu dia ambil produk sampah ke apa tak pasti. 2 tahun kemudian, sampailah setahun kemudian dah sakit tenat. Bila dia sakit tenat, katalah dia sakit tenat, dia ada beberapa yang biasa yang datang. Bila sakit tenat, sesak nafas, tak boleh bernafas, kalau itu saja mungkin kita boleh sempat lagi dialisis. Kalau ada garam potasium tu tinggi, jantung mulalah buat ritma yang mengagut tu, yang teruk ritma jantung yang tak selari lah, ritma bahaya seperti ventricular tachycardia lah, nampak bacaan ECG tu kita panggil TOL-T, benda-benda macam tu. Mungkin kalau jantung dah berhenti sebab tinggi sangat potasium, itu memang kita suka nak selamatkan. Satu lagi yang ada berlaku, yang kita tahu risiko, iaitu adalah bila ada kuman ataupun serangan jantung. Bila anda ada kuman, itu jadi sukar sebab tekanan darah anda mungkin rendah, jantung anda mungkin kena serangan, dan masa tu kita nak buat dialisis pun dah tak sempat adalah anda sakit tenat masa tu lah kelang kabut, kita nak tahu tube sana tube sini. Benda-benda macam tu memang menjadikan masalah bagi kami. Nak kirakan kami tak ada kuasa untuk memaksa anda. Apa yang kita sarankan adalah dialisis tu bukan kita suruh start terus pun, mesti ada perbincangan. Tapi saya tak naklah anda lari daripada kami, tak. Perbincangan tu macam tak habis Lepas tu bila anda sakit tenat, sukar, kita mungkin cuba tapi sukar itu kadang-kadang mendatangkan masalah. Lagi-lagi bila zaman pandemik COVID ni, kalau anda datang sesak nafas, anda dah kena masuk ward, kita namakan ward sari. Ward sari ni bila orang semua kena pakai PPE, anda kena ambil swab test COVID dan menjadikan masalah kepada anda sebab risiko sangat tinggi di situ. Di dalam video ini saya nak anda dengar temu ramah semasa pelancaran laman web My Buah Pinggang tempoh hari. Ini bila saya menemu ramah pesakit, namanya Encik Khairul Syazwali. Beliau ada menerangkan macam mana perasaan dan macam mana pengalaman semasa beliau didiagnose mendapat penyakit buah pinggang. Cik Syazwali kita ni memang juga banyak juga keluar memberi orang kata informasi sebab seorang pesakit Ya, saya. So jadi saya nak bertanya lah apakah pengalaman Syazwali sendiri sebagai pesakit dan apakah nasihat Syazwali kepada orang-orang di luar sana? Okey. Silakan. Terima kasih Dr. Rafidah. Assalamualaikum semua.
Saya merupakan seorang pesakit buah pinggang, bekas pesakit, okey, dan kini saya dah menjalani transplant buah pinggang lah. Okey, saya mendapat buah pinggang baru daripada abang kandung saya. Okey, dan pembedahan transplant dilakukan pada Januari 2019. Majoriti penyakit buah pinggang berpunca daripada diabetes, okey, yang 60 ke 70%. Tetapi ada juga penyakit-penyakit lain yang tidak menunjukkan tanda-tanda atau simptom-simptom. Macam saya sendiri, saya mendapat kegagalan buah pinggang disebabkan oleh polycystic kidney disease, okey, ataupun masalah genetik. Dan ketika saya dapat tahu pun tak ada sebarang simptom, dan saya hanya dapat tahu saya mempunyai kegagalan buah pinggang ketika saya kena gout, which is saya sangkakan sebabkan pemakanan lah. Tapi bila pergi cek darah, doktor kata based on result darah ni, saya punya kidney failure, kidney saya dah fail, dan ketika itu hanya 9% lah. So saya nasihatkan kepada semua orang di luar sana, saya seorang yang sangat aktif, okay? Dan saya semua orang pun tahu, rakan-rakan saya tahu saya seorang yang aktif, saya main rugby apa semua, dan saya juga berlari jogging ataupun half marathon apa semua. Okay, baru-baru ini saya lakukan half marathon. Walaupun kita ada tanda-tanda atau simptom, saya sarankan untuk anda semua buat lakukan ataupun ujian tahunan lah. Okay. So kita tak nak, kalau boleh, macam saya sendiri pun tiba-tiba dapat tahu buah pinggang dah tinggal 9%, and then doktor suruh buat dialisis. So benda tu sangat-sangat bahayalah, sebab dia macam Dr. Lee cakap juga, pembunuh senyap. Dan dalam masa yang sama, sesiapa yang dah didiagnose kidney failure atau penyakit buah pinggang, mungkin tahap 2, tahap 3, anda sepatutnya perlu berhati-hatilah, sebab anda dah tahu keadaan anda. Tak seperti saya dan atau ada rakan-rakan yang tak ada simptom, tiba-tiba kami terus fail. Tapi kepada sesiapa yang dah ada condition atau ada menunjukkan tanda-tanda, ikutlah nasihat doktor, sentiasa pergi pemeriksaan berkala, jaga makan, minum, dan jika ada ubat, sila patuh pada ubat. Itu adalah yang paling penting lah. Ya, ada tak Wali yang bila dapat tahu penyakit tu, tiba-tiba macam rasa dunia tu, orang kata, kan? Macam mana? Apa perkataan tu give up. Ada tak rasa perasaan tu? Macam mana kita nak overcome benda tu? Yes. Waktu saya dapat tahu tu, weekend tu saya ada pertandingan lah. Saya bersukan, saya main rugby. And then Isnin tu saya kena gout. So hari Rabu, doktor panggil saya ke klinik dan sahkan saya sakit buah pinggang lah. Dan ketika itu memang speechless dah pasti. Dan saya rasa macam mustahil lah. Pada saya ketika itu memang terlalu banyak kesilapan lah. Saya rasa doktor mungkin silap apa semualah. Itu yalah, kita first time kan, first time dapat tahu. Tapi memang sukar nak terima. And macam doktor cakap lah, first time kita dapat tahu memang kita give up lah. Tapi bila saya pergi pemeriksaan berkala, dan kita kena cari satu big why lah. Macam saya, we need to find a big why. Macam saya perlu buat sesuatu sebab saya ada anak-anak kecil, dan saya kalau boleh, saya nak tengok mereka membesar apa semua. Dan kita selalu kena ingatlah yang we are the chosen one. Kepada sesiapa yang ada penyakit kronik, tak kira lah buah pinggang atau lain-lain, sentiasa ingatlah we are the chosen one. Mesti ada sebab kenapa kita dipilih untuk ada penyakit ni. So itulah yang membuatkan saya bangkit untuk saya teruskan rawatan, dan alhamdulillah saya dah transplant lah sekarang. Satu lagi saya nak tanya Wali, macam mana pentingnya peranan keluarga tu pada Syazwali? Boleh ceritakan macam mana perjalanan ke pemindahan buah pinggang tersebut juga? Okey, mungkin saya tarik sikit lah. Saya bermula dengan macam mana saya nak buat dialisis. Okay? Sebab saya memang tak boleh terima keadaan saya waktu tu, dan saya memang tak nak buat dialisis. Tapi saya apabila berbincang dengan isteri saya, dan isteri saya kata saya perlu jadi hero kepada anak-anak saya, dan
ketika itulah saya baru terbuka untuk membuat dialisis lah, menerima rawatan. And then ketika dialisis, saya cuba sebaik mungkin untuk patuh kepada semua ubat-ubatan, arahan doktor. Dan saya maklumkan kepada ahli keluarga saya yang saya mendapat penyakit buah pinggang. Dan sebab utama saya maklumkan kepada keluarga supaya mereka semua juga pergi buat pemeriksaan. Sebab macam kita semua tahu, kalau ada ahli keluarga yang ada sakit buah pinggang, yang lain berisiko. So apabila saya maklumkan kepada semua, selepas setahun saya buat dialisis, tanpa perbincangan, tanpa diketahui, abang kandung saya, dia telah berjumpa sendiri, dan ketika itu saya di Hospital Sedang, dia berjumpa dengan Dr. Fadlina dan dia menawarkan diri dia untuk menjadi penderma kepada saya. Ketika itu memang tak ada apa-apa perbincangan, even saya dengan mak saya pun tak tahu. Dan saya hanya dapat tahu selepas beberapa bulan saya buat pemeriksaan di Hospital Sedang, Dr. Fadlina ada menyebut, okey, untuk next appointment you kena datang dengan abang. So saya takut dan saya terkejut. Rupanya abang saya, dia bukan ada sakit buah pinggang, tapi dia bersedia untuk memberi satu buah pinggang dia kepada saya. So di sini saya rasa sokongan ahli keluarga tu penting lah. Okay. Even kita nak memulakan dialisis tu pun sangat-sangat penting sokongan keluarga. Memang sukar, dan saya tahu siapa yang tak ada ahli keluarga ataupun tak ada sesiapa yang mengalami penyakit buah pinggang ni memang susah nak faham. Tapi kita kena cuba tanya mereka, dan kita kena bantu mereka lah untuk mencari semangat untuk mereka bangkit balik. Jadi kesimpulannya, kena dengar juga apa doktor cakap. Tapi bukannya kami semua harapkan dah terus menerus menerima. Saya faham tak menerima, tapi berpada-padalah. Janganlah dah sampai teruk, tenat, baru nak kelang-kabut cari hospital. Masa tu semua nak kelang-kabut, berlari sana berlari sini, semua pula nak sekarang. Masa tu mungkin anda dah tak sihat untuk menerima rawatan, ya. Tu jadi bagi saya, elakkanlah benda-benda ni. Bincang dengan doktor tu betul-betul. Apa yang Cik Syazwali buat ni sangat betul. Ya, dia tidak menerima. Tapi Alhamdulillah, dia ada sokongan kuat dari ahli keluarga. Dia mendapat semangat daripada isteri dan anak-anak. Tengok anak-anak dia sendiri. Jadi mendapat kesedaran di situ. Saya harap ahli-ahli keluarga juga memainkan peranan yang penting di sini. Yang kami ada website ya sekarang. So informasi seperti ini boleh didapati di website kami, iaitu www.mybuahpinggang.com ya. Sila ke sanalah. Banyak information yang ada di situ ya. Info yang menarik dan info yang sahih ya tentang buah pinggang. So itu sangat-sangat pentinglah bagi kami, sebab saya rasa ramai sangat yang nak memberi informasi di luar sana ya, tapi tak tahu kesahihan tu ialah kita kata question mark ya. Jadi kami di sini berusaha untuk memberi anda informasi yang betul dan sahih ya. Ni saya nak promo lah. Jangan lupa ya, lihat informasi di laman web My Buah Pinggang ini sangat penting ya, sebab yang ini kat sini kita memberi info kesihatan, banyak info-info di sini, dan anda juga boleh bertanya soalan di situ, kami cuba akan jawab lah ya. Boleh ke laman web www.mybuahpinggang.com ya. Syazwali sendiri telah menerima satu buah pinggang dari abang kandung ya. Mungkin nak cerita sedikit ialah perasaan macam mana cara melalui operation tu, dan apa penjagaan selepas tu ya, itu sangat penting untuk pesakit transplant dan pesakit dialisis yang lain juga. Okey, terima kasih doktor. Saya mulakan dengan pemilihan rawatan lah. Ketika saya dapat tahu saya perlu menjalani dialisis, so kami diberi pilihan lah, pesakit diberi pilihan sama ada buat hemodialisis HD ataupun PD. Dan selepas berbincang dengan doktor, jika anda pesakit-pesakit merasakan tidak cukup info
tanyalah segala soalan kepada doktor, dan jika boleh minta kebenaran kepada doktor untuk berborak lah, bukan berbincang, berborak dengan pesakit juga. Sebab macam saya juga, saya minta kebenaran daripada doktor untuk saya berborak dengan pesakit sendiri, sebab saya sebagai pesakit, saya nak tahu apa yang pesakit tu alami. Dan apabila berbincang dengan kebaikan, keburukan apa semua, dan oleh itu saya memilih peritoneal dialysis lah. Okay, peritoneal dialysis salah satu kelebihan dia adalah dia mengekalkan fungsi air kencing. Itu yang dimaklumkan oleh doktor. Dan sepanjang saya melakukan dialisis lebih kurang 3 tahun lebih, alhamdulillah saya masih boleh mengeluarkan air kencing, dan itu juga membantu kita sebab macam kalau hemodialisis, cuci darah, kita akan kehilangan fungsi air kencing, dan itu menyukarkan kita menjaga water intake, pengambilan air. So peritoneal dialysis ni memberi saya sedikit kelebihan lah, saya boleh minum lebih sikit. Dan yang paling utama saya memilih peritoneal dialysis ni adalah disebabkan flexibility. Ketika saya memilih rawatan peritoneal dialysis atau PD, saya masih boleh bekerja. Okay. Dan macam doktor-doktor cakap, rawatan ni hanya memerlukan 20 ke 30 minit. Dan kita boleh set waktu kita nak buat rawatan tu sendiri. Dicadangkan adalah 4 ke 6 jam, okay, setiap tukaran atau setiap sesi. Tapi bila kita bekerja dan kita boleh tengok result darah kita apa semua, kita berbincang dengan doktor, dan saya masih boleh comply atau ikut 4 kali sesi sepanjang hari. Dan PD juga pada saya membantu sebab ketika saya lakukan peritoneal dialysis ni, saya kuranglah komplikasi. Kata kurang ke tak ada, tapi kuranglah komplikasi. Okey. Dan bila saya buat workout untuk buat transplant, alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan saya fit untuk membuat transplant. Dan sebelum tu, paling penting kepada semua pesakit di sana, jika anda sedang menjalani HD atau PD, cubalah kekalkan gaya hidup sihat mengikut limit anda masing-masing dan berbincang dengan doktor. Sebab kita tak tahu akan datang kesihatan ataupun keadaan badan kita ni bersedia untuk buat transplant ke, ataupun kita nak menjaga organ-organ yang lain. Okey, dan menuju kepada transplant, macam Dr. Rafidah tanya tadi, saya buat transplant pada 2019. Alhamdulillah, selepas buat transplant tu, paling utama kena minum air banyak lah. So saya dan beberapa ada rakan-rakan lain yang especially buat HD, mereka bila dah berbelas tahun, ada 10 tahun buat HD tak ada urine, hari pertama mereka sedar tu, keesokan harinya tengok ada urine, mereka menangis. So itu adalah salah satu fungsi yang ataupun bagi saya nikmat lah. Okay. Penjagaan yang paling penting air, dan yang kedua ubat. Okay. Ubat ni kita kena makan ikut masa yang ditetapkan, dan kalau boleh jangan pernah tinggal. Sebab saya dan rakan-rakan yang menjalani transplant, kami perlu makan ubat yang kita panggil immunosuppressant, ataupun ubat untuk mengurangkan antibody lah. Sebab ubat ni dia akan memastikan yang kita mengurangkan risiko penolakan kepada organ baru. So alhamdulillah, selepas saya buat transplant, genap 100 hari saya dah mula hiking, dan menuju ke 2 tahun, bulan 1 tahun depan, saya pun dah lakukan half marathon. So di sini saya cuba sampaikan adalah transplant ni sebenarnya memang memberi satu peluang untuk kita hidup normal semula. Okay. Sama juga macam PD. PD ni walaupun kita kena buat dialisis, tapi kita kena anggap ialah penambahan rutin sahaja. So penambahan rutin dan makan ubat. Dan untuk orang yang dah buat transplant, macam saya dan rakan-rakan yang lain, kami tetap kena makan ubat seumur hidup. Tapi bagi saya, better saya makan ubat daripada saya kena buat dialisis lah. Dan dia memberi saya lebih banyak masa, lebih banyak kebebasan untuk saya bersama keluarga. Dan saya rasa memang transplant ni adalah satu rawatan yang sangat-sangat terbaik lah untuk penyakit buah pinggang. Ya, betul Wali. Ni adalah pesakit contoh. Saya berlari half marathon, yang tak tahu half marathon tu 21.1 km sama dia.
Okey. Ya, 3 minggu lepas Ya, Ingat dah. lebih kurang sebulan lepas lah. So sharp pukul 8 ni stop untuk makan ubat. Saya pun kena berhenti. Lagipun dia laju dia lagi tak terkejar saya. So memang sangat sihat lah alhamdulillah. Alhamdulillah Wali sihat sebab telah menerima buah pinggang daripada abang kandung beliau. Jadi bukan semua yang kata bertuah macam Syazwali ni, tapi saya harap ialah ahli keluarga pesakit saya, terutama yang muda, datanglah, tampillah ke hadapan untuk memberi buah pinggang anda kepada ahli keluarga anda ya. Tapi ada pula pesakit yang agak-agak yang pelik, degil ke apa, saya tak pastilah, yang dia kata betul-betul saya tak nak dialisis doktor, saya tak nak dialisis, saya nak transplant atau pemindahan buah pinggang saja. Kalau anda datang lambat sangat, dah teruk sangat keadaan, kotoran dah tinggi, anda tak boleh terus ke transplant, anda kena perlu buat dialisis dahulu. Tapi ya betul, transplant awal sebelum anda memerlukan dialisis ia memang terbaik. Tapi anda tidak bolehlah kena dengarlah cakap doktor apa yang terbaik untuk anda. Jadi kalau ada juga yang tak nak dialisis tapi anda tak nak dialisis tapi nak transplant, tapi kotoran anda sangat tinggi, tak boleh macam tu. Jadi bincang dengan doktor. Itu tak, kita berbincang, tapi anda kena terimalah apa saranan yang doktor berikan. Ya, dua-dua pun ada masalah ya. Dialisis masalah, transplant pun ada risikonya, lagi tak buat pun ada risikonya. Jadi kita kena bincang sama-sama, membuat keputusan bersama, kita panggil shared decision making. Jadi saya harap video ni dapat sedikit sebanyak menerangkan, memberi pengalaman pesakit buah pinggang. Sekian, terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum.